Kembali lagi dalam Wanita Hari ini seperti yang kami ada cakap sikit mengenai cemburu tadi kepada kumpulan Rafiq Sugi. Topik hari ini, cemburu belum tentu sayang. Macam Sugi sendiri, selalunya cemburu tu ke arah mana? Saya biasa cakap kat diri saya ni tak kuat cemburu. Tapi mak saya selalu cakap saya ni kuat cemburu. Anak bongsu kan? Anak bongsu lah. Mungkinlah mak saya nampak yang saya cemburu bila ada anak orang lain cuba rapatkan diri dengan mak saya kan. Tapi itulah kasih antara ibu dan anak membuatkan seorang anak cemburu. Betul. Tapi ada pula dalam pasangan ada orang cemburu, bersama kawan ada yang cemburu. Cemburu ni nak tak nak semua orang merasainya. Betul. Perasaan yang normal untuk semua orang. Tak normal kalau kita tak rasa cemburu. Dan untuk membincangkan topik kita pada hari ini, cemburu belum tentu sayang ni dengan lebih mendalam, kita bersama dengan Shakila Khuriri di sebelah sini. Sihat? Makin sihat. Raya okey? Raya okey-okey je lah. Okey je lah. Okey lah. As long okey lah. Iyalah. Dan kita bersama dengan Azan dan Kat daripada kumpulan Rafiq. Sekali lagi. Dan di hujung situ Fatih. Yang paling istimewa saya dah lama tak datang sini kan. Encik, kita bersama dengan Encik Amin Jais iaitu perunding motivasi. Macam mana Raya? Sihat ke? Raya alhamdulillah okey. Sihat tu itulah sedang usaha dengan baik. Dibawa-bawa mood raya ya, dengan baju yang cukup ceria colournya. Okey. Kita dah perkenalkan tetamu-tetamu kita. Tapi sebelum kita nak dengarkan apa kata tetamu kita, Fatin, kita nak dengar dulu kata orang ramai. Agaknya siapa antara lelaki dan perempuan mana lagi perasaan cemburu tu lebih kuat? Kita saksikan. Kalau berpasangan, semestinya lelaki lebih kuat cemburu lah. Dia rasa takut orang rampas orang yang dia sayang. Wanita, punca mungkin dari kurangnya kepercayaan. Perempuan lebih kuat cemburu dan adik-beradik sebab dia nak lebih perhatian dan dia rasa tuan puteri di kalangan adik-beradik. Punca cemburu ialah tak boleh menerima layanan yang ada daripada orang lain. Contoh dalam situasi hubungan adik-beradik, biasanya anak lelaki dia akan cemburu dengan adik-beradik perempuan bila adik-beradik perempuan dia rapat dengan ayah. Dekat tempat kerja ni selalunya perempuan lah yang selalu cemburu. Tambah-tambah lagi kalau dia pekerja sini. Dia macam tak boleh tengok orang tu lebih daripada dia. Perempuan ni cemburu sebab dia kurang perhatian ataupun dia kurang keyakinan diri. Lelaki pula dia relax. Tak ada perasaan cemburu antara staf ni sangat. Perempuan ni lebih cenderung kepada berasa cemburu terhadap seseorang. Kawan-kawan saya yang bekerja dalam pelbagai industri, mereka sering bercerita cemburu di tempat kerja wujud apabila ada ketidakadilan di tempat kerja. Biarlah ketidakadilan daripada segi gaji ataupun daripada segi kenaikan pangkat. Masing-masing ada jawapan mereka yang sendiri. Yang lelaki berkata yang perempuan cemburu, yang perempuan berkata lelaki kuat cemburu. Masing-masing tak mengaku. Ya, betul Fatih. Tapi biasanya orang kata lelaki ni dia cool sikit, dia tak kuat cemburu. Tapi kita nak tahu pandangan seorang wanita dahulu daripada Kila. Kila rasa biasanya yang lebih cemburu tu lelaki atau wanita? Aduh, kenapa Kila dulu? Sebab Kila seorang wanita di antara tetamu kita. Tadi kenapa orang tadi macam tak confident je apa yang dia cakap tu? Macam tipu di muka tu. Okeylah. Cemburu ni dia tak ada. Zaman dulu orang selalu menyalahkan perempuan. Orang selalu salahkan perempuan. Saja, repeat. Tapi zaman sekarang ni pada saya cemburu ni dia dua-dua, lelaki perempuan. Semua orang ada cemburu. Bagi saya cemburu ni kalau tak ada tu tak wujudlah satu hubungan tu, suami isteri, keluarga, adik-beradik. Tapi bila ada tu kita tahu dia sayang, tapi janganlah berlebih. Okey. Itu daripada sudut wanita. Kita nak terus kepada Encik Amin sebenarnya cemburu. Jauh betul. Kita nak simpan dulu dua lelaki kita untuk kita tanya lebih lanjut. Okey, Encik Amin sendiri, untuk perasaan cemburu ni dia normal untuk manusia. Kita memang ada cemburu dekat kawan, anak. Kalau tak cemburu tu itu yang tak normal. Tapi macam mana kalau cemburu yang terlalu, yang kita rasa macam tak logik? Benda kecil pun kadang-kadang nak dicemburukan. Cemburu ataupun jealousy ni bermaksud basic emotion. Semua orang ada. Ya, betul. Di mana dia terdorong kerana antaranya sebab utama ialah insecure, fear and over concern.
kenapa saya sebut over concern? Sebab dia ada perkataan over tu. Concern tak salah. Tapi bila over concern, yang tu masalah. Sama juga, insecure ni normal. Tapi bila over insecure, jadi masalah. Fear pun tak ada masalah. Over fear. Masalah. Over fear tu masalah. Takut coronavirus tak ada masalah. Tapi terlalu takut sampai memencetkan diri tak kontak orang langsung, kan nak buat video call pun tak berani, kan itu over fear. Itu psycho. Sebab tu ada juga yang berpendapat di kalangan psikologis, jealousy ni dia boleh sampai satu tahap masalah mental. Dipanggil ortho ataupun dipanggil delusional jealousy. Ortho. Sampai jadi skizo lagi. Dia boleh sampai ke situ, kan. So kita kena hati-hati dengan jealousy ni. Walau bagaimanapun, just nak menyelit sikit apa yang Kila sebut tadi. Betul, lelaki dan wanita dua-dua ada jealous. Cumanya pandang sudut jealous ataupun punca jealous dia berbeza. Okey. Apa dia? Tanya orang lain dulu. Okey, itu pas-pas. Memandangkan Cik Amin dah sentuh mengenai sudut jealous dia. Kita nak tanya kepada Azan dan Kat. Biasanya kaum lelaki ni dia cemburu dalam topik-topik yang macam mana ataupun ke arah yang mana? Azan? Kenapa memandang jujur? Okey, mari kita londeh lah. Sebenarnya dia ada dua. Satu kita rasa macam kita punya. Kan? Itu possessiveness. Satu lagi dengki khianat. Dengki khianat ni sangat bahaya. Dia cemburu tak? Dia itu dapat. Ini dapat. Cemburu tapi benci. Dengki possessiveness pun bahaya juga sebab dia terlupa yang semua ni adalah milik Tuhan. Isteri pun Tuhan boleh tarik. Jadi kenapa nak marah? Kan? Tapi sakit-sakit. Satu lagi kita ada yang lebih baik lagi, cemburu rahmat. Bila suami itu cemburukan aurat isteri dia. Dia tak nak orang tengok anak-anak perempuan dia. Dia nak tutup. Itu yang paling baik sekali lah. Which yang kita kalau boleh kita nak teruskan yang ada yang itulah. Sebab apa? Ada dulu macam ada orang cakap, masa dating dulu nak pakai seksi. Dah kahwin, semua tak boleh. Bungkus habis. Itu kadang dalam bab selfishness. Sebab apa? Lelaki tu dia tetap minat dekat perempuan-perempuan seksi. Kan? Yang isteri dia bungkus simpan rumah, dia dah tak layan sangat. Itulah yang cerita. Tapi biasanya, kalau ikut adat Islam, memang ada jealousy tu untuk protect. Untuk protect wanita. Itu memang kena teruskan. Supaya apa? Orang lain tak eye on anak-anak perempuan kita semualah kan. Tapi yang bahaya tu yang dengki khianat yang tak boleh orang lebih. Itu cemburu yang kena wipe. Susah. Uninstall lah. Tapi itu makin banyak sekarang. Dari dulu Kan? Sama je. Maksudnya Azam melihat kepada positif dan juga negatif. Untuk Kat sendiri, kita percaya cemburu ni ada dekat sudut positifnya. Sangat banyak sebenarnya. Kita tengok orang tu lebih, kita rasa nak bersaing untuk jadi lebih baik. Macam mana Kat rasa dalam friendship, dalam mungkin anak-anak Kat sendiri? Dia macam ni lah. Itu statement dia. Itu boring. Keyword dia. Aku pun boleh buat. Dia orang happy, aku pun happy. Berbarang ke? Itu jealous. Lagi satu, saya ada satu sifat yang jealous terhadap macam saya tengok anak-anak saya jealous. Sebab dia dengan ex-wife saya dengan suami dia. Saya jealous bukan saya jealous yang jahat tau. Alah jealousnya dia orang bersama masa PKP ni. Kegembiraan dia orang tu kalau boleh nak. Lepas tu kita lonely pula kan. Dan kadang-kadang kita pergi, kadang-kadang anak-anak takut kita rasa jealous. So kadang-kadang kita pergi rumah dia, kita tengok tiba-tiba ada tulis nama anak-anak, nama mami, nama papa. Mendedi tak ada. Itu anak-anak rasa daddy jealous tapi tak ada. Sebenarnya kita okey. Kita okey. Tapi benda-benda macam itu yang ada kadang-kadang dalam hati itu tersebut but ni ada yang okey, ada yang tak okey. Nak sedapkan hati ke? Tak, bukan nak sedapkan hati sebab saya di satu situasi yang macam itu. Macam Kat nak jadi rapper dulu, masa dia dulu orang-orang sana kalau datang KL meletup lagi. Eleh ni bukan setakat satu perkataan, dia ekspresi yang ada banyak maksud ya. Sebab perbualan manusia dekat kedai kopi, dulu kedai kopi dulu. Masa zaman-zaman dulu sekarang grup WhatsApp lah. Kau ni sekarang grup WhatsApp ada ikon
Terbaru. Zoom. Maksudnya cemburu ni ada macam Fatin kata ada sudut positifnya, ada sudut negatifnya, terpulang macam mana kita nak lihat dia. Tapi kita nak tahu juga apa pendapat orang ramai sama ada cemburu ni betul ke bukan selalunya bermaksud sayang. Jom kita dengarkan pendapat orang di luar. Cemburu tak semestinya sayang. Kadang-kadang pasangan kita tak suka tengok kita bahagia. Dia dengki dengan kita. Kesayang pun. Cemburu tu bukan tanda sayang. Tapi bagi saya cemburu tu macam tanda tak suka. Kalau cemburu yang sikit-sikit tu boleh maafkan lagi. Kalau dah cemburu banyak-banyak tu macam penyakit jiwa je. Tak semestinya kalau kita bagi isu adik-beradik, kita tak boleh nak cakap adik-beradik tu dia cemburu tanda sayang. Contoh macam abang dia cemburu tengok adik dia dapat kasih sayang lebih. Takkanlah disebabkan dia tengok adik dia dapat kasih sayang lebih, dia sayang adik dia kan? Macam tak valid kan? Cemburu dan sayang tak ada kena-mengena. Kalau cemburu dalam adik-beradik tu bahaya. Ada yang sampai tikam belakang satu sama lain. Tu bukan sayang namanya. Cemburu bukan tanda sayang. Cemburu ni boleh sampai tahap kita memukul orang yang kita sayang sebabkan psiko dan terlalu obses. Cemburu sampai boleh pukul orang yang kita sayang itu bukan kalau cemburu tanda sayang tau, itu dah lain ceritanya. Tapi memang research menunjukkan kesan jealousy dia boleh menyebabkan aggressiveness. Dia boleh menyebabkan kita keluar daripada sempadan normalisasi. Kita jadi agresif. Betul. Kerana terlalu bila over jealous dia sampai maki, sampai pukul, mencederakan kerana over ataupun kalau bahasa Arab ghulu. Lepas tu menyesal. Betul menyesal. Betul buat lagi. Okey. Sekarang ni banyak benda-benda yang cemburu yang terjadi dekat dalam social media. Yang kadang-kadang statement orang tu tak betul. Lepas tu orang yang rasa ini tuju kat aku ni. Kan? Lepas tu macam dia macam jealous dengan statement tu. Kenapa dia sayang orang ni? Aku ni macam mana? Kan? Okey, macam Kila sendiri, kita kan macam mak-mak kita dah momokkan kita cemburu tu sebab Momokkan sayang. kita? Macam dari kecil kan, macam dah ditanam. Ditakutkan? Macam tu. Tengah negeri momok ni hantu. Ya. Lepas tu betul ke boleh percaya ke benda tu yang cemburu tu sayang? Lepas tu baru kita fikir kenapa dia pukul kita, kenapa cemburu lebih sangat. Macam mana? Okey, kalau saya bercakap dari sudut zaman sekarang, bukanlah kita tak nak percaya apa yang mak kita momok-momokkan dulu tu, bukan. Tapi kita kena berpijak pada bumi yang sekarang ni. Sebab zaman dulu dengan sekarang lain. Macam zaman sekarang ni, saya cakap, Mak, bukan saya tak nak ikut apa yang Mak cakap, tetapi saya ni berjumpa dengan orang yang zaman sekarang ni. Zaman sekarang ni orang punya jealous lain macam. Kan macam dekat saya punya rumah tangga juga kita bincang dulu. Kan saya bekerja dari bidang ini, awak pun bekerja dalam bidang ini kan. Sebenarnya kalau nak cemburu tu pun ada je banyak. Siapa WhatsApp you? Siapa yang ini? Siapa sebenarnya kan? Tapi berbalik pada perbincangan suami isteri kan, kita bincang. Maksudnya kita bagi tahu honest, bagi tahu jujur dengan pasangan supaya tidak ada timbulnya perasaan cemburu tu. Ada orang yang masalahnya pergi keluar dengan ex-boyfriend walaupun bekerja sekali, tak bagi tahu. Lepas tu bila kantor bergaduh. Bila gaduh tu dah sampai melagat ke buku lah semua kan. Sebenarnya nak elakkan cemburu ni bagi saya saya sendiri kena jujur, kena berterus terang. Walaupun berterus terang tu sakit tapi kena berterus terang. Okey. Wow, macam tu. Kalau Azan, saya nak tanya sebagai seorang ayah lah kan. Bila dengan anak-anak ni, anak-anak kuat cemburu kalau ayah kata manjakan seorang, tak manjakan seorang lagi. Bagaimana Azan menghadapi ataupun tak bagi anak cemburu lah. Especially anak nombor 2. Especially anak nombor 2. Susah nak satu family ataupun satu adik-beradik itulah, satu kumpulan adik-beradik tu susah yang tak ada langsung penyakit pelik ni lah. Sebab kadang-kadang ini dalam
ni benda ni sebenarnya asalnya tak ada apa-apa, tapi dia dipikir-fikirkan, dia ulang-ulang fikirkan benda tu sampai benda tu ada. Kadang-kadang dalam 5 orang adik-beradik, tiba ada seorang yang cakap, my parents tak sayang I. I lah kambing hitam. Ni benda yang orang cari alasan sebenarnya. Kita kadang-kadang, saya pun pernah buat macam tu kan. Cerita betul ke? Memang masyarakat ni. Awak sendiri ke? Saya pun pernah buat macam tu. Kan, kita semua pernah. Sebab jumpa cousin-cousin yang loser je semua. Kita lah kambing hitam. Tapi sebab Dia geng dia. sebab kita sendiri waktu yang parents suruh macam ni, semua buat kecuali kita. Ada dah tegak sikit Mak tu. cakap, okey, tak boleh nombor 10. The first exam, Mak nombor 10. Bangga lah tu. Nombor 10. Faham tak? Jadi ni konsep kambing hitam ni dia benda yang dipupuk tau. Dia sebenarnya tak apa ada, tapi ada tukang bakar. Macam I check dengan anak yang macam tu cakap, siapa cakap macam ni? Group of friends dia cakap. Depa ada saling menasihati dia. Kau rasa memang dia tak sayang. Lagi-lagi zaman WhatsApp ni. Sebenarnya benda tu parents ni susah nak buat macam tu. Ada tapi kalau contohnya dia ni buat hal dalam seminggu 10 kali, memang dia je lah kena. Memang kau. Lepas tu dia cakap, memang akulah yang paling dibenci. Tak, kau buat hal. Tu je sebenarnya. Jangan buat hal. Sebab biasanya kalau yang buat hal ni dia yang paling berjaya. Dia yang paling berjaya. Experience, pengalaman kan? Cakap di sini. Sebab biasanya anak yang buat hal ni dia macam diketepikan, lepas tu mak atau ayah tak sayang awak. Saya sayang dia ni. Saya sayang anak kedua. Ataupun dia bagi ada dia setengah tu macam dia banding-banding fit tu memang pada tak berbagus jealousy. lah. Kalau parents tu tengok macam yang ni. Cuba buat macam ni. Sebab some parents dulu buat macam tu. Cuba jadi macam abang dia je. Kalau benda tu hurtful lah kan. Kita try to avoid buat benda macam tu lah. Sebab orang walaupun dia tak terima waktu ni, tapi benda tu masuk dalam subconscious mind dia tau. Dan benda tu duk makan dia. Dan kadang-kadang benda tu surface waktu dia dah umur 20, 25. Letup. Jadi kita nak elakkan. Sebagai parents kita kena lebih bertanggungjawab lah dalam main peranan, muhasabah diri every night. Aku buat macam ni ke anak-anak ke? Okey, kita nak tahu macam Kat kan, dalam Rafiq sendiri ada tak cemburu dan antara kawan-kawan? Asal tak nak sebilik dengan aku. Sebab awak Kalau ni travel macam je. soalan je nanti dia bergaduh nanti. Sebab kita tengok apa yang positifnya dekat Rafiq ni sampai sekarang. Betul. Bonding friendship tu sangatlah mungkin boleh dicontohi. Sebab kita ada cemburu. Itu sebab bonding dia kuat. Sihat. Cemburu sihat. Sebab kadang-kadang bila duduk touring bilik macam Azan cakap. Azan mesti bilik dengan Hussein. Kat mesti bilik dengan Mot. Kadang-kadang Zain kan. So benda-benda ni yang akan aku ni kalau Azan tak nak duduk dengan bilik dengan aku. Kadang-kadang kita terpaksa letak Azan dengan Mot. Saja letak. So benda-benda sini yang berlaku. Lepas tu lagu. Hantar lagu aku macam tak dilayan. Asyik lagu korang. Benda-benda ni normal tapi kita orang end up kita orang buat sekali. Mula-mula tu mungkin daripada Azan. Lepas tu Azan letak je. So ada boleh tak buat macam ni? Boleh tak buat macam ni? Lepas tu ada masuk kita buat macam ni. So kita orang selalu saling buat benda yang komplimen terhadap kerja kita. Dan kerjaya seorang-seorang pun lain. Dan Mot ada kerjaya dia yang dia nak fikir lagi, biarlah kau jealous kat kerja kau ni daripada jealous kat sini. Ada few times so jealous lah being in a group kan. Itu saya kira cemburu yang macam comel lah kan. Boleh lah kan. Ada harapan lah. Kan Encik Amin, kalau kita lihat perasaan cemburu ni, dari tadi kita asyik berkata yang ada positifnya, ada negatifnya. Bagi Encik Amin, bagaimana seseorang boleh menggunakan perasaan cemburu ini sebagai sesuatu yang positif untuk menaik taraf diri mereka, untuk membantu mereka dalam hidup? Okay, sebelum saya jawab soalan tu, saya pergi yang soal pokok. Adakah jealous ni tanda cinta? Rupanya ada research tahun 2015 dipublish dekat India Times, ditulis oleh Pooja Bedi. Dia tulis, dia kata jealousy is not a sign of love. Dia kata jealousy ni tak semestinya tanda cinta. Sebab kerana jealousy ni lah kadang-kadang kita terdorong untuk membuat dengan izin perkara-perkara yang bodoh. Perkara-perkara yang irrational. Sebaliknya jealousy yang baik, namun demikian dia kata jealousy ni ada dua jenis. Satu jealousy untuk yang positif, satu jealousy yang negatif. Yang negatif yang kita bincang tadi lah. Yang positif ni rupanya kalau
azan sebut tentang rahmat, dalam Quran sebut fastabiqul khairat. Kita berlumba buat kebaikan. Contohnya saya tengok Cat, dia sedekah RM50. Jadi aku sedekah 100 lah. Kita berebut untuk buat benda baik. Kan? Azan, contohnya dia buat dia pergi sembahyang jemaah subuh dan zuhur. Tak boleh ni aku kena pergi subuh, zuhur dan asar. Nampak tak? Kita benda tu jealous. Tapi jealous ke arah yang baik. Dengan syarat kita tak menyakiti orang lain. The moment kita sakiti orang lain walaupun benda baik pun jadi jahat juga. So jealousy ni kena make sure macam mana nak terjemah jadi kebaikan. Kita kena ada win-win mentality. Contoh kalau bukan PKP saya boleh buat. Dalam program-program training saya buat, saya suruh peserta salam dan saya kata siapa banyak tarik dia menang. Dia punya tarik macam nak gaduh. Saya kata siapa banyak tarik, maknanya dua-dua boleh banyak. So bila kita tolak, kawan kita tarik. Bila kita tarik, kawan kita tolak. So jadi gini. So bila dua-dua banyak, maka dua-dua menang. Tapi kenapa dia tarik macam nak gaduh? Sebab dia ada mentality win-lose. Untuk aku menang, kau kena kalah. Untuk aku naik, kau kena jatuh. Untuk aku untung, kau kena rugi. Maka dia mulalah bomornya. Kerana apa? Win-lose. Bila win-lose, datangnya hasad. Bila hasad, habis lah. Itu yang datang momok tu. Itu yang momok. Mungkin secara ringkasnya Cik Amin boleh concludekan ataupun bagi tahu orang ramai yang sebenarnya cemburu tu boleh tapi jangan berlebihan, jangan memudaratkan perasaan pasangan ataupun orang di sekeliling dan ambil sebagai satu yang positif. Pertama, cuba pupuk mentaliti menang-menang. Kedua, hiduplah dengan memberi, jangan fikir apa kau dapat je. Salah satu cara ialah pergilah sekali-sekala tengok orang susah. Kan, pergi rumah anak yatim, pergi rumah orang tua, pergi tempat-tempat gelandangan, tolong. Sebab dengan tolong tu kita ada rasa sifat memberi. Dan paling utama sekali, banyakkan berdoa dan salah satu doa yang powerful ialah kita baca suratul Falaq. Dalam surah Falaq tu hujung sekali kita sebut min syarri wa min syarri hasidin iza hasad. Dan kita minta jauh daripada makhluk-makhluk yang pendengki yang menyakitkan orang lain. So minta jauh dan kepada semua penonton, jom kita tanamkan dalam hati kita jangan fikir menang kalah, fikir menang-menang. Biar aku puas hati, orang lain puas hati, aku gembira, orang lain pun gembira. Okey, kesimpulan yang saya rasa cukup padat yang memberi impak lah. Kita jangan selfish sangat. Kalau nak cemburu pun kita fikirkan orang lain supaya dua-dua boleh menang dalam situasi itu. Baiklah, terima kasih kami nak ucapkan kepada Kila, Azan, Cat dan juga Encik Amin atas perkongsian hari ini. Kalau boleh kami nak teruskan perbincangan tapi telah masa mencemburui kita. Tak apa, hari ini cuti. Hari ini cuti. Tak apa, kita boleh teruskan lagi sejam. Okey. Produser kami mungkin tak bagi kita teruskan. Apapun kita akan berehat sebentar, kembali selepas ini.